Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu. Kita masih dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang berpanjangan. Merupakan satu nikmat kurniaan Allah yang cukup besar yang tidak boleh nak dijual beli. Dengan kesihatan itu kita dapat pergunakan untuk melakukan amal-amal kebaikan, insya-Allah, untuk kita bawa bekal perjalanan kita yang pada hari akhirat nanti. Apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadham famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yahasabu hisaban yasira. Apa kata Allah, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhan kamu. Nescaya kamu akan menemuinya. Dan maka orang-orang yang catatannya diberi daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, Allah kata, hai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Tuhan kamu. Nescaya kamu akan menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat menemui Tuhan kita, insya-Allah, pada hari akhirat. Dan mudah-mudahan kita antara golongan yang akan menerima lembaran catatan amal daripada pihak kanan, mudah-mudahannya. Untuk itu alhamdulillah kita duduk dalam majlis ilmu. Apa yang disebut oleh Rasulullah, siapa yang nak diri dia sentiasa dalam keadaan didoa oleh para malaikat, di antaranya dia kena menyuruh orang buat benda baik, istiqamah, suruh orang, ajak orang kepada melakukan kebaikan, buat benda-benda yang baik. Maka para malaikat insya-Allah sentiasa mendoakan dia. Yang kedua, duduk di saf yang pertama dalam solat. Bila sembahyang ke masjid, bercita-cita, berazam nak duduk di saf yang pertama. Dan yang ketiga, orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita insya-Allah sentiasa didoakan oleh para malaikat. Itu kelebihan-kelebihan orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali bacaan ayat Al-Quran kita daripada surah Al-Baqarah ayat ke-62 pada muka surat ke-92, insya-Allah. Hari ini kita baca sekitar satu ayat sahaja, kemudian kita akan masuk kepada kitab pengajian kita, insya-Allah. Ada ayat 62 pada muka surat 92. Berkaitan dengan imbuhan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Apakah anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, insya-Allah. Satu ayat kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita cuba merenung maksud dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal dengan amal yang soleh, maka bagi mereka pahala balasan di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Di ayat ini sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang yang Sabi'in, sesiapa antara mereka yang beriman kepada Allah, itu janji Allah, siapa yang percaya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi mereka itu pahala balasan di sisi Tuhan mereka. Mana ada dari kalangan orang Islam, orang yang beriman umat Nabi Muhammad, ada dari kalangan juga orang Yahudi, orang yang beriman, ada juga yang beriman dan ada juga yang kufur. Itu kita dah biasa baca hadis Nabi tu. Dan Nasara, ada juga orang Nasrani yang beriman dahulu-dahulu yang sebelumnya tadi. Maka bagi mereka kata Allah, dan mereka buat amal-amal yang soleh. Jadi iman itu benda yang cukup penting. Iman merupakan orang kata ibarat modal, ataupun iman ni kata Allah dalam ayat yang lain kita baca kepada tuan-tuan daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Allah kata faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadatihi ahadah. Dua benda kata Allah. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia memang nak bertemu dengan Tuhan dia kata Allah, maka dua perkara dia perlu buat. Yang pertama, dia buat amal-amal yang baik. Buat Islam, dia kena buat amal-amal yang baik. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadatihi ahadah, dia jangan sekutukan dengan sesuatu. Kalau siapa yang buat amal baik tapi dalam masa yang sama dia persekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia tak bertemu Tuhan. Maka hendaklah dia ni sembah Allah, jangan sekutukan, buat baik, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Maka insya-Allah dia akan dapat bertemu kepada Allah dan tidak ada kebimbangan bagi mereka tadi. Intisari kandungan Allah menerangkan bahawa terdapat 4 golongan yang beriman dan Allah menerima iman kebaikan-kebaikan mereka. Allah Ta'ala cerita pada ayat ini tentang 4 golongan yang beriman dan menerima iman kebaikan mereka. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang terdahulu telah beriman dengan kebangkitan para nabi.
orang-orang yang terdahulu yang percaya akan kebangkitan para nabi. Alladzina hadu, yang kedua orang-orang Yahudi yang mengikut syariat Nabi Musa. Asalnya seperti mana saya sebut tadi dalam kuliah subuh saya, mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian An-Nasara, yang kedua golongan Nasrani yang mengikut syariat Nabi Isa. Kita dah baca tadi dalam dekat Masjid Jami' Bait Raja, bila Nabi Musa ni dibawa kaumnya beriman, semuanya beriman. Bila beriman, setelah Nabi Musa ni wafat, maka umat dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kemudian dibangkitkan Nabi Isa alaihi salam, perbetulkan balik. Maka umat Nabi Musa yang ikut Nabi Isa tadi mengikut landasan yang betul. Sampailah setelah Nabi Isa itu wafat, maka umat dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh daripada agama. Dan yang ketiga, as-sabiin, iaitu orang yang mencari agama yang dahulu, orang-orang yang mencari agama yang dahulu, penyembah bintang-bintang dan lain-lain. Apabila kedatangan seruan agama Islam kepada golongan ini, sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat serta beramal dengan amal yang soleh, nescaya Allah memberi balasan pahala besok pada hari akhirat. Dan mereka tidak perlu berasa takut dan duka cita ketika hidup di dunia sebagai upah terhadap keimanan mereka selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak perlu takutlah. Yang dulu sebelum datangnya Nabi, mana umat-umat yang terdahulu yang telah beriman, maka insya-Allah dia akan dapat balasan kebaikan. Cuma yang dah ikut sekarang ni, bila Nabi Muhammad bawa syariat Nabi Muhammad ni, sepatutnya mereka dah ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya. Kerana syariat Nabi ni memansuhkan syariat yang lain-lain tadi. Mereka tidak perlu berasa takut dan duka cita ketika hidup di dunia sebagai upah terhadap keimanan mereka selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi. Mereka adalah beragama Islam dan tidak beragama Yahudi. Bila diikut ajaran yang dibawa, maka dia adalah agama Islam dan tiada beragama Yahudi, Nasrani dan Asabiin tadi. Huraian dan tafsirannya. Sesungguhnya mereka yang membenarkan kerasulan yang diutus oleh Allah, beramal dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah golongan yang berjaya. Mana-mana daripada zaman Nabi Musa dulu dan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya, bila mereka mengikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul tu, agamanya sama, cuma syariat tu berbeza. Syariat tu kalau zaman kita baca zaman Nabi Adam, adik-beradik boleh berkahwin. Tapi syariat Nabi Muhammad, adik-beradik tidak boleh berkahwin. Syariat Nabi Adam tidak ada undang-undang mencuri potong tangan. Tapi syariat Nabi Muhammad adanya undang-undang mencuri potong tangan. Bak sembah Allah. Semua dulu pun sembah Allah. Sampai sekarang pun sembah Allah. Cuma syariat itu dia agak berbeza sedikit. Itu kita kena faham sebegitu. Maka dia kata sungguhnya mereka yang benarkan kerasulan yang diutus oleh Allah dan beriman dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah golongan yang berjaya. Mereka tidak takut, gentar, sedih, bimbang dan ragu kaum Yahudi, Nasrani atau Sabiin apabila mereka beriman kepada Allah, mengesakannya, tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Walaupun daripada kaum zaman Nabi Musa dulu, kaum Nabi Isa, mereka tak sekutukan Allah dengan sesuatu. Hatta zaman kepada umat Nabi Muhammad ni pun, kalau dia tak sekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia tak perlu rasa takut, tak rasa bimbang. InsyaAllah dia akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka tidak ada harapan bagi mereka. Dan beriman pada hari kebangkitan dan diikuti dengan amal yang soleh. Setelah dia percaya kepada Allah, dibuat pula amal-amal yang baik. Mereka beroleh pahala dari sisi Allah dan Allah tidak mensia-siakan mereka. Allah ni dia tak zalim.
Dan Allah menjanjikan bahawa mereka tidak perlu takut dengan kesengsaraan pada hari kiamat. Nombor satu tadi dia kena iman, tadi dia kena betulkan. Jadi ada juga sekarang ni, hari ni kita tengok orang-orang Nasara, ada sekarang ni orang-orang Nasrani, tapi sayangnya mereka mempersekutukan Allah. Yang ada pada hari ni orang Nasrani, ada lagi tak? Jawabnya ada. Tapi sayangnya mereka itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kerana mereka menganggap bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dia anggap Tuhan tu ada Trinity, ada 3 Tuhan tadi. Maka dia mempersyirikkan Allah. Dapat tak dia masuk syurga? Jawabnya tidak. Tapi yang sebelum dulu betul. Sebelum masa zaman Nabi Isa tu betul. Sebab Nabi Isa pun tidak mengatakan bahawa dia ini anak Allah. Dia pun tak kata. Cuma pengikut yang kemudian tu mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Jadi akidah tu tak betul. Yang ada hari ni dia tak akan temu. Tapi yang terdahulu, insya-Allah dia akan dapat masuk syurga Allah. Dan mereka juga tidak akan merasa duka cita terhadap apa yang mereka tinggalkan. Dan daripada perbuatan sia-sia di bumi, di muka bumi ini, meninggalkan perbuatan syirik, maksiat, berpoya-poya dengan kenikmatan dunia dan perhiasannya. Allah menjanjikan kenikmatan yang abadi dalam syurga. Allah menjanjikan bahawa kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja. Allah beritahu kita kehidupan dunia ni seketika, sementara. Kalau semalam tadi saya cakap dengan orang, hidup kita kat dunia ni seibarat tebu lah tuan-tuan. Kalau agaknya nak ibaratkan dengan tebu, tebu lah. Tebu ni makin kita makan, makin hujung dia makin tawar. Makin hujung makin tawar, makin hujung makin tawar. Betul tak betul? Jarang kita jumpa tebu makin hujung makin manis. Maka kehidupan kita tu begitu juga. Makin tua, makin tua, makin tua, makin semua tak sedap dah. Faham? Semalam pun ada apa tadi, ada nenek saya tu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, bawa balik mayatkan. Tak boleh masuk rumah pun. Dalam van aja, lalu je depan rumah tu. Terus hantar ke kubur, masuk dalam kubur, masuk dalam tanah, timbul, habis. Mudahnya di situ. Tak masuk rumah pun sekejap, walaupun seminit tak masuk rumah. Itulah kehidupan. Sebab itu bila Nabi kata jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta dunia ni, kata Nabi, kerana cinta dunia ni, kata Nabi, akan hilang hanya sekejap mata sahaja. Betul? Kalau tuan-tuan perhalusi betul-betul, ibarat jangan kamu penuhi hatimu, kata Nabi, dengan cinta dunia. Kerana cinta dunia ni, kata Nabi, akan hilang hanya sekejap mata je. 2 minit jantung kita berhenti mengepam, maka mana milik kita? Itu maksud dia. Dan almarhum ni Azif pernah kata, dunia ni dia kata ibarat umpan, seibarat pisang. Pisang ni kalau kita letak dalam sangkar, kita nak perangkap musang, kita letak pisang. Musang dengan pisang. Akhirnya musang keliling pisang. Pusing nak masuk pintu masuk tu, nak masuk tu. Dipendekkan cerita, akhirnya dia dapat juga masuk sangkar. Dia pun bedal pisang tadi. Bila dia bedal pisang, pintu sangkar tertutup. Rupanya pisang yang sebiji tadi sebagai umpan. Jadi kita ni ingat, kalau tak betul-betul dunia ni ibarat umpan. Dan bila saya memerhatikan hari ini keadaannya, saya minta maaf lah kalau saya cakap salah ni, saya minta maaf lah. Manusia hari ini oleh kerana dia mencari dunia, sama ada dia terlupa tujuan dia datang, nak siapkan bekal, ataupun dia tak tahu. Ada orang dia turun aja kat dunia ni, dicelik mata aja, dia duduk fikir dunia aja. Dia fikir dunia aja. Dia nak cari kekayaan dunia aja. Mana dia tak tahu tujuan dia datang. Ada orang oleh kerana dia dah rasa sedap sangat dekat dunia ni, dia sampai terlupa tujuan dia datang. Sebab dia sibuk cari harta, sibuk cari kekayaan, dia lupa sangat. Kita jangan jadi itu. Kita jangan jadi itu.
Kalau dia kata dunia ni ibarat bangkai ni Ustaz, macam mana dunia ni ibarat bangkai? Bangkai ni kalau tuan-tuan biarkan dekat bawah rumah kita, baunya busuk. Tapi orang yang cerdik, tai ayam tu dekat bawah reban tu, dicangkul-cangkul, ditabur pada pokok, maka pokok akan jadi gemuk. Hasilnya dapat. Maka sebegitu juga kita ambil dunia ni sebagai alat. Dulu saya pernah bercakap dengan tuan-tuan, dunia ni kita jadi sebagai alat untuk kita menuju akhirat. Ibarat kalau tuan-tuan nak putuskan tali, alat dia pisau kena kerat. Kan? Kalau tuan-tuan nak kenyang, alat dia makan. Itu kenyang, nak dapat kenyang. Maka sebegitu juga tuan-tuan nak pergi masjid, nak pergi surau, kadang-kadang naik motor, naik kereta, naik basikal. Motor memang habis minyak. Kereta memang habis minyak. Yang penting kita sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Maksudnya apa? Kalau siapa nak pakai kereta tak nak habis minyak, sorong aja kereta tadi. Daripada rumah suruh laki tolak, kita duduk atas motor. Kenapa tak jalan ni? Nanti minyak habis bang. Kita jalan naik motor tadi. Minyak akan habis. Yang penting kita sampai destinasi kita nak tuju, iaitu masjid. Surau kita sampai. Jangan sampai minyak habis tapi kita tak sampai destinasi yang kita nak tuju. Sama juga, jangan sampai usia kita habis, tenaga kita habis, harta kita habis, masa kita habis, kesihatan kita juga habis, tapi kita mati terpelanting masuk neraka. Kalau ini ada, maka jadi rugi hidup kita. Faham maksud saya ni? Jadi begitulah kalau saya sebut tadi, bila saya tengok ada kematian tu, tengok satu kematian demi satu kematian, memang tepatlah apa yang Nabi ajar tu. Bila Nabi kata irtanim amsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakamik, warinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Bila Nabi sebut tu, baru saya nampak hebatnya ilmu Nabi. Kata Nabi, yang pertamanya kata dia, waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua. Maknanya bila kita muda, percayalah one day, satu hari kita akan tua. Jadi masa kita muda ni lah tuan-tuan, badan kita kuat, kita beribadat. Tapi kadang-kadang kita terleka. Ramai orang muda hari ni terleka tuan-tuan, nak pergi masjid, nak pergi surau. Bukan orang muda, anak saya sendiri tu pun kadang-kadang terleka. Dia terleka tu kerana sedapnya hidup di dunia. Bila muda, masa ni lah nak pergi masjid, nak pergi surau, nak sembahyang kuat. Sebab masa muda tenaga tengah banyak, belajar otak tengah pantas, tengah hebat kan. Satu hari nanti kita akan tua. Bila dah tua ni, belajar faham tak faham, tak faham belajar, faham tak faham. 14 kali ajar, faham tak faham. Apa yang tak faham, saya pun tak faham apa yang saya tak faham. Itu dah paling payah lah nak dapat belajar ilmu tadi. Tapi nak buat macam mana kan? Dua, kata Nabi, waktu sihat kamu, kata Nabi, sebelum datang waktu sakit. Ingat, bila Nabi kata waktu sihat sebelum datang waktu sakit, bila hari ni kita sihat, pergilah masjid, pergilah surau, pergilah cari ilmu. Satu hari nanti kita akan sakit. Bila masa Ustaz, Allah sahaja lebih mengetahui. Tapi standby sihat ni, satu hari kita akan sakit juga. 3, kata Nabi, waktu lapang kamu sebelum datang sibuk. Bila kita lapang ni, pergilah masjid, pergilah surau, pergilah duduk majlis ilmu. Besok kita dah sibuk. Dekat masjid ni saya tengok tuan-tuan, dekat masjid ni lama dah kita kuliah. Saya tengok bila musim cuti, ramai tak ada. Sebab apa? Patut mungkin cuti lagi ramai orang, tapi musim cuti lagi tak ramai orang. Sebab apa? Sebab anak balik, bawa cucu. Maka kita kena jaga cucu. Dah jaga sibuk jaga cucu, tak pergi kuliah. Jadi masa tak ada cucu ni, datanglah belajar sebelum datangnya waktu sibuk besok. Kemudian kata Nabi, waktu berada kamu sebelum datang waktu berhajat. Hari ni kita ada duit, kita nak menyumbang, nak bersedekah,
Kita tak perlu pertolongan orang. Percayalah, satu hari nanti kita akan perlu pertolongan orang. Baik isteri, baik suami. Suami gagah macam mana, satu hari bila dia sakit, dia minta tolong juga pada orang. Dan akhir sekali kata Nabi, waktu hidup kamu sebelum datangnya saat mati kamu. Waktu kita hidup ni, buatlah mayang. Kita nak buat mayang, nak puasa, nak baca Quran ke nak duduk majlis ilmu ni, masih datanglah masjid. Besok dah mati, dah tak pergi lagi dah. Malam tu lalu je kat masjid tu, lalu je kat masjid. Dah tak singgah lagi masjid dah. Memang hebat sungguh ajaran Nabi bagi siapa yang nak faham. Mana sementara akhirat sajalah tempat yang kekal buat selama-lamanya. Bila akhirat ni kata Allah tempat yang takkan berubah kita ni. Orang kata lingkungan umur berapa? Ada yang katakan 40 tahun. Ada yang kata umur 33 tahun. Dia tidak bertambah, dia tak bukan begitu maintain umur dia. Oleh itu sesiapa yang beriman kepada Allah, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dan inilah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Dapat melihat Allah Ta'ala. Tadi kita baca tadi. Saya baca tadi dekat masjid tadi surah Al-Haqqah, bermula daripada ayat 18 sampailah sekitar ayat ke-28 begitu. Dalam surah itu dia kata ada orang terima catatan amal daripada tangan kanan. Bila dia dapat aja buku catatan amal dia daripada pihak kanan, dengan bangga dia kata, nah buku catatan amal aku. Bacalah. Siapa nak baca, bacalah. Siapa nak tengok, tengoklah. Tapi satu lagi golongan, kata dalam ayat itu, dia menerima catatan amal dia daripada pihak kiri. Bila dia terima daripada pihak kiri ini, maka dia kata, cilakalah aku. 3 benda dia sebut. Yang pertama, alangkah bagusnya kalau kematian aku ini menjadi kematian yang pemutus. Maknanya mati, aku tak dihidupkan lagi. Kan senang. Yang tadi dia nak. Tadi setelah dia mati, dia nak buku catatan amal. Tapi bila Allah bagi buku catatan amal, Allah bagi buku catatan amal dia dari sebelah kiri, maka dia sebut 3 benda. Alangkah bagusnya kalau kematian aku ni, kata dia menjadi kematian yang pemutus. Aku tak dibangkitkan lagi. Itu nombor 1. Yang kedua dia kata alangkah bagusnya kalau aku tak terima buku catatan amal aku. Bagus kalau aku tak terima buku catatan amal ni kan bagus, senang. Aku tak tahu keputusan dia. Dan yang ketiga dia kata alangkah bagusnya kalau aku menjadi tanah sahaja, aku tak dibangkitkan lagi. Mana mungkin. Bagus jadi tanah, paling-paling jadi tanah orang pijak aku ni tadi. Itu yang diminta menyesalnya manusia tadi. Sebab itu saya sebut tadi dekat Masjid Jami' Pek Raja, kalau kita melihat dalam peristiwa, dalam kitab yang kita nak belajar ni, di hujung kitab ni pasal Pek Raja tu, dia dah sampai hujung kitab ni, kisah Nabi Musa. Tapi dia ceritakan dalam bab itu perkara berkaitan dengan kaum Nabi Musa dengan kaum Nabi Ibrahim. Dalam kitab ni, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, tuan-tuan, dia ni orang tanya, kalaulah Nabi Musa tu masih hidup dan Fir'aun tu masih lagi hidup, agak-agaknya kita ni ikut ajaran siapa? Agak-agak kata ustaz tu. Maka anak murid dia kata kita ikutlah ajaran Nabi Musa. Kata ustaz tu, ya ke? Kenapa jadi begitu? Sebab Nabi Musa ni miskin, Fir'aun kaya. Nabi Musa tidak ada istana besar, Fir'aun ada istana besar. Nabi Musa tidak ada rumah besar, tapi Fir'aun ada istana besar. Nabi Musa tidak ada angkatan tentera, tapi Fir'aun ada angkatan tentera. Nabi Musa tidak ada kekayaan, Fir'aun ada kekayaan. Dia boleh buat projek-projek besar pada ketika itu.
Fir'aun khabarnya demam pun tak kena, batuk pun tak kena. Nabi Musa miskin. Nabi Musa ada berbekal batang tongkat, tapi Nabi Musa ajak orang oleh kerana dia miskin, dia tidak ada kekayaan, dia tidak ada pengikut, dia tidak ada jawatan, dia tidak ada pangkat. Jadi agak-agaknya kalau sekarang ni ada macam tu, tuan-tuan ikut apa agak-agaknya? Kalau ibarat sekarang ni, contoh sekarang, Fir'aun dah tak ada, tapi orang yang berperangai Fir'aun, ada orang yang ajak orang buat benda jahat. Dia ada kekayaan, dia ada jawatan, dia ada pangkat, dia ada kedudukan. Tapi dalam masa yang sama, orang yang ustaz-ustaz ni, duit tak ada, harta tak ada. Agak-agak tuan-tuan ikut siapa? Jangan cakap bila tuan-tuan silap-silap raya kita terpengaruh. Begitu juga bila kedatangan Dajjal besok. Dajjal ni dia punya hebatnya tadi. Kemudian isu yang kedua ialah saat Nabi Ibrahim dibakar. Bila Nabi Ibrahim tu dibakar, ada dua jenis binatang pada saat itu. Yang pertama burung pipit. Burung pipit ni ambil air, dia ambil air daripada sungai, dia jirus pada api yang membakar Nabi Ibrahim, sekitar 7 km besarnya api tu, sekitar gitu. Dan seekor lagi binatang iaitu cicak. Cicak ni dia kerja dia tiup api tu. Burung pipit dia ambil air, padam api. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ikut logik akal, agak-agaknya burung pipit yang sebegitu kecil nak padamkan api yang sekitar 7 km, ambil air tu, boleh padam tak? Boleh padam tak? Rasa saya tak boleh padam. Itu saja. Tapi bila burung tu ditanya burung tadi, apa kamu buat? Dia kata, aku cuba nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana mungkin kamu boleh padamkan? Burung jawab apa? Burung jawab apa pada ketika itu? Sekurang-kurangnya kalau Allah Ta'ala tanya aku besok, apa sumbangan aku terhadap Islam, aku telah cuba nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Itu burung. Tang cicak pula, dia tiup. Kalau tuan-tuan fikir, cicak yang begitu halus tadi nak tiup api tu tuan-tuan supaya marak, boleh marak ke? Cicak, api dah besar 7 km, tiba-tiba cicak nak tiup, boleh menambah besar api lagi ke? Jawabnya tak boleh. Maka di situ ulama mengambil kaedah bahawa Allah bukan tengok mana menang mana kalah, tapi Allah tengok kita ni mirip dekat mana. Kalau benda orang baik, orang buat benda baik, kita mirip kepada orang baik, yang itu Allah nak tengok. Apa dia? Burung tadi walaupun dia halus, tapi dia menyokong benda yang baik. Baliknya, walaupun kerja tadi, kerja yang kecil dibuat oleh cicak tadi, tapi kerja cicak itu ialah kerja menghalang, kerja benda yang buat melakukan benda-benda maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tengok kita kat mana kita ni. Bila Allah kata wala tarkanu ilal lazi nazalamu fatamassakumun nar, jangan cenderung kepada orang yang buat zalim, nanti engkau kena sambar api neraka. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong dalam benda-benda yang baik, dan jangan kita bertolong dalam benda-benda maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang kata nakkan Islam, maka kita kena tolong. Kita nak, orang kata nakkan Islam, nak kebaikan, nak majlis ilmu, majlis kuliah, kita kena tolong dia ke arah benda baik. Bila ada orang kata nak buat maksiat, maka kita kena jadi orang yang menghalang. Kena jadi menghalang. Di situ Allah nak tengok cenderung kita ni dekat mana. Cenderung kita tadi dekat mana. Okey, balik pada cerita ni. Oleh itu sesiapa yang beriman kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, dan inilah nikmat yang paling besar. Itu nikmat di akhirat. Nikmat dunia yang paling besar ni apa tuan-tuan? Sihat. Sihat ni nikmat yang besar dekat dunia ni tuan-tuan. Ini adalah janji Allah, namun keterangan Allah ini tidak diindahkan oleh sebahagian manusia, lalu mereka sanggup menjual akhirat dengan hanya mengejar kesenangan
kesenangan dunia ni kadang-kadang. Sebab itu benda yang baik ni kadang-kadang orang tak sokong. Kenapa? Kerana dia nak kejar kekayaan dunia. Yang ini dapat projek besar, dapat projek mega dan sebagainya. Yang ni tak dapat. Sedikit ni mereka inilah orang-orang yang rugi. Jadi jangan buang akhirat ni. Hukum. Bukti iman yang tulen bukanlah sekadar menyatakan keimanan kepada Allah. Bukan sekadar cakap aja. Saya beriman. Bukan sekadar cakap. Tapi wajib diikuti dengan amal yang soleh, amal yang baik. Dia ikuti dengan amal-amal yang baik. Bila dia kata Allah Ta'ala itu mendengar, maka dia tidak mengumpat. Bila dia tahu Allah Ta'ala bersifat ilmu, mengetahui, dia tidak fitnah orang. Beriman bermakna membenarkan dengan hati apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul. Semalam saya duduk termenung juga fikir macam mana nenek ni boleh kena COVID. Dia boleh kena COVID. Wah, dia duduk rumah. Dia duduk rumah terlantar atas kursi. Umur dah saya ingat 120 tahun dah lebih kurang. 120, 130 tahun agaknya umurnya. Dah duduk rumah, semayang bagus, tak tinggal. Ingatan bagus, gigi dia pun penuh lagi. Mayang tu masih bagus lagi. Mana isteri saya punya mak kepada mak isteri saya, mak kepada mak tu lagi. Berapa tingkat tu? Ada berapa tingkat dah agaknya. Aku nak panggil pun tak tahu apa dia. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, dia duduk rumah aja. Bila dia duduk rumah, memang tak campur orang. Duduk kat semayang, duduk kat situ makan pun orang suap, pempah orang tukar. Khabar-sabarnya kena COVID. Bila masa dia keluar ni? Tapi itulah yang kalau kita melihat qada dan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi bab itu kita fahamlah tuan, kita berusaha. Bila ramai orang tanya tentang COVID ni, tanya tentang COVID, saya jawab senang ajalah. Kita ni tak ada seorang pun dari kalangan kita yang nak mati. Adakah yang kat sini ramai-ramai nak mati yang kat tangan? Tak ada seorang daripada kita nak kena lemah jantung, darah tinggi, kecil manis, kecil tawar. Tapi kena juga. Sebab Allah dia Rabbil Alamin. Dia yang takbir sekian alam, bukan kita takbir sekian alam. Habis macam mana kita ni Ustaz? Kita ni macam mana dalam menghadapi Ustaz? Jawapannya kita berusaha. Kita buat penjarakan, kita suntik vaksin, kita pakai topeng, mask, kita basuh tangan, ambil air sembahyang, basuh hidung dan sebagainya, rajin-rajin. Yang selebihnya kita tawakallah kepada Allah. Kalau tak, jawabnya kita tak pergilah masjid. Tak pergi masjid, takut COVID. Rupanya dekat rumah pun kena. Ni masalah kita nak faham benda gini, tuan-tuan. Okey. Membenarkan mengucap dengan lidah dan dibuktikan dengan perbuatan. Dari ini dianggap anggapannya setengah orang yang mengatakan walaupun kami tidak menutup aurat tetapi hati kami baik, kata dia. Ada orang bercakap walaupun kami tak tutup aurat tapi hati kita baik. Salah tu. Boleh nak cakap macam tu? Lagi telanjang. Kenapa telanjang? Walaupun saya tak tutup aurat tapi niat saya lagi tu baik. Boleh? Mana boleh? Mereka tertolak mentakrifkan makna kebaikan dan kebaikimanan, iaitu sesuatu yang tertulis dari hati yang melahirkan sikap sebenar sebagai seseorang tidak berpura-pura, lalu segala perbuatan adalah hasil carna hati yang bersih, keluar daripada hati yang bersih. Sebab itu bila Nabi kata, jadikanlah diri kamu, kata Nabi, sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Siapa faham maksud hadis itu? Dia ada lebih kurang 11 perkara yang Nabi ajar tu. Lebih kurang ada 11 perkara. Kalau tempat catat, catatlah. Tak catat pun tak apa, tak penting. Yang pertama kata Nabi, bersifat qanaah lah, engkau akan kaya, kata Nabi. Qanaah ni maknanya berkecukupan. Kita orang perempuan ada 1 gelang cukup, tambah 2 gelang cukuplah, 3 gelang cukuplah. Tapi kalau nak niat tiap-tiap bulan gelang, aja payah apa-apa kedana kita.
Baju setahun mungkin beli 3 kali. Tapi kalau sebulan beli 3 kali, ini penyakit. Kata Nabi, kau akan kaya. 2, kata Nabi, jauhlah diri kau daripada sifat hasad. Dalam hati jangan ada sifat hasad, kata Nabi. Kerana supaya hati kau jadi tenang dan tenteram. Bila kita tidak ada hasad dengan orang, maka hati kita ni akan tenang dan tenteram, insya-Allah. 3, kata Nabi, jauhlah diri kamu daripada perbuatan haram. Perbuatan yang mengundang kepada dosa haram ni jangan buat. Kerana dia akan menjadikan agama kamu bersih. Bila kita jauh daripada perbuatan haram, agama kita jadi bersih. Ibarat setitis nila masuk dalam susu, habis jadi biru. Jadi jangan buat yang haram, sekecil-kecil perkara pun yang haram ni jangan buat kalau boleh. 4, kata Nabi, sesiapa yang meninggalkan perbuatan mengumpat, maka Allah sayang kepada dia. Jangan mengumpat orang. Makna dia tadi. Yang kelima, kata Nabi, sesiapa yang menjauhkan diri daripada manusia, yang ini dia mengasingkan diri daripada manusia, maka dia terselamat daripadanya. Kita ni biasanya perangai kita ikut kawan kita. Kalau kawan kita ni jenis kaki merempit, maka kita jadi kaki merempit. Kalau kawan kita ni jenis kaki nombor ekor, maka silap raya kita duduk cari nombor ekor tak habis-habis. 3, 3, 2, 3. Macam mana jadi gitu? Tadi motor tu jatuh 3 kali berpusing, tayar ni 2, maka 3, 3, 2, 3. Jadi siapa yang tak duduk kawan dengan dia, maka selamatlah dia. Yang keenam, kata Nabi, sesiapa yang sedikit percakapan dia bercakap tak banyak, sikit aja, bermakna akal fikiran dia sempurna. Lagi banyak kita bercakap, maka bagi banyak salah dan silap. Bila banyak salah dan silap, banyaklah dosa. Yang ketujuh, kata Nabi, sesiapa yang redha yang sedikit, dia dapat sedikit tu dia redha. Alhamdulillah. Tadi masuk-masuk aja saya tengok semua dah bagi nasi lemak seorang sebungkus. Belum masuk kuliah lagi tengok kat belakang tadi dah mula bagi nasi lemak seorang sebungkus. Alhamdulillah. Besok tak tahu. Nasi minyak agaknya. Besok ada kuliah juga je, Atik. Ada kuliah besok. Besoknya kita tak tahu rezeki. Hari ni kita dapat duit, tadi saya berhenti sarap dekat depan sana. Saya pun order bubur dengan nasi goreng, dengan ayam goreng. Rupa-rupanya orang dah bayar. Bila dia kata dah bayar, saya kata besok nak duduk warung mana? Lepas esok punya rezeki kita tak tahu. Hari ni punya rezeki hari ni, besok punya rezeki kita tak tahu. Sebab kata Allah, aku pun tak pernah minta engkau ibadat esok buat hari ni. Boleh faham? Ada tak tuan-tuan tengok orang sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh kita cuit kaki imam? Mam, bangun sekali lagi imam. Nak buat apa? Sembahyang subuh sekali lagi. Tadi dah sembahyang, ini untuk esok punya. Ada? Tak ada. Aku pun tak pernah minta engkau ibadat esok untuk hari ni. Itu kena faham tadi. Jadi dia percaya Allah. Kemudian dia kata dapat ilmu kamu amal, baru kamu dapat ilmu yang lain. Hujung sekali pesanan Nabi ni, hei manusia, jadikanlah diri kau ni, kata dia, sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Orang tengok perangai kita tu suka aja. Orang tengok perangai kita ni suka aja. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula kata, ada 3 perkara yang menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Yang pertama, rasa kaya walaupun dalam keadaan dia miskin. Dia rasa dia kaya. Walaupun dalam keadaan dia susah tu, dia rasa dia masih senang lagi. Orang lain masih lagi susah. Dia rasa diri dia kaya. Yang susah ni orang yang dah kaya tapi tak rasa kaya. Ni jenis susah ni, tuan-tuan. Yang kedua, warak ketika sunyi ataupun bersendirian. Sama ada dia seorang, dalam keadaan dia ramai, dia sentiasa berhati-hati, rasa takut kepada Allah. Kan? Ada orang ke tak ada orang, dia rasa ingat kepada Allah, takut.
Dan yang ketiga, berkata benar walaupun dalam keadaan dia takut ataupun dia mengharap kepada seorang. Dia bercakap benar depan pemimpin zalim, dia bercakap benar apa keadaan pun. Itu antaranya tiga benda, kata Imam Asy-Syafi'i, tiga perkara yang menjadikan manusia mulia di sisi Tuhan dia. Kita sambung sikit lagi tadi insya-Allah. Maka bukti iman yang tulen bukan sekadar menyatakan demikian. Anggapan setengah orang mengatakan walaupun kami menutup aurat, tapi kami tidak menutup aurat, tapi hati kami baik. Kata dia, kan ada orang cakap macam tu. Kenapa buat macam ni? Saya walaupun tak pakai tudung Ustaz, tapi hati saya baik. Ustaz kena ingat. Dia siap cakap lagi tu pula. Yang penting hati lah Ustaz. Boleh? Yang penting hati Ustaz. Tak. Islam ajak zahir dan batin tadi. Luar kena jaga, dalam pun kena jaga. Dan mereka terlupa mentakrifkan makna kebaikan dan keimanan, iaitu sesuatu yang tertulis dari hati dan melahirkan sikap sebenar, tidak berpura-pura, lalu segala perbuatan adalah hasil cernaan hati yang bersih tadi. Bila macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, kalau dalam ni airnya air teh, kita curah dia keluar air teh. Dalam ni air Milo, dia curah air Milo. Takkan berlaku curah air teh jadi air Milo. Macam tu juga orang dalam diri dia, kalau ada agama yang keluar daripada mulut dia, lidah dia, agama, ada pahala dan dosa. Ini menghasilkan kelakuan baik, menutup aurat, tidak berbuat maksiat. Hasil dia tadi muka surat 94 perenggan atas tadi, dan sebagainya. Apabila seorang itu pula mengikut sunnah Nabi seperti menyimpan janggut, memakai jubah dan serban, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan sahsiah Islam, ia bukanlah salah janggut, sunnah, jubah, serban itu, tetapi orang itu tidak mengamalkan ajaran Islam. Kita masuk masjid, tiba-tiba pergi tandah masjid penuh dengan tai. Boleh tak kita kata Islam ni pengotor? Tak boleh. Islam kata innallah ayuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya singgah semalam satu masjid, tuan-tuan. Tak mak cakap, saya singgah satu masjid. Saya tak sebut masjid tu. Alamak sedihnya. Tai burung bersepah tadi. Pintu tu penuh tai burung, kiri kanan pintu tu. Surau tu, masjid tu terabai langsung macam tak ada orang sembahyang masjid tu. Sedihnya. Adakah kita kata Islam yang salah? Islam suruh kita jaga kebersihan. Islam tak salah. Itu individu itu sendiri yang tidak mengamalkan Islam. Kalau orang tuan-tuan tengok orang isap rokok kan, isap rokok. Ni pun satu hal juga. Kalau isap rokok, bila saya tegur dia marah. Tapi saya minta maaf cakaplah, pengotor orang isap rokok ni. Dia isap, buang merata-rata sampah. Tuan-tuan ni pasal tak isap rokok tu saya berani tegur. Kan? Dia kan kata qad aflah. Bila orang saya tegur, kenapa isap rokok? Dia jawab apa? Yang tak isap rokok pun mati. Bukan soal mati. Mati hidup bukan bab tu satu hal. Soal dalam yang dikatakan sifat isap rokok, dalam Quran kata qad aflah al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. 9 sifat orang beruntung disebut dalam ayat tu. Satu daripadanya orang yang beruntung, dia tinggalkan perbuatan tak berguna, perkataan tak berguna. Kan kita nak jadi orang beruntung yang disebut dalam Quran, maka segala perbuatan yang tak berguna kita tinggalkan. Tapi kalau orang dah nak ni kan, dia desak macam-macam, dia cakap begini dan begini dan begini dan begini, kita nak cakap macam mana? Kan? Jadi itu bukan salah Islam. Kan? Itu silap diri dia sendiri, dia tidak mengamalkan Islam itu sendiri. Ada dari kalangan orang Islam yang makan rasuah. Ada tak? Ada, tapi Islam tak bagi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Boleh tak kita salahkan Islam? Tak, bukan salah Islam, salah orang tu. Orang tu tak mengamalkan ajaran Islam.
Yang saya kata kepada tuan-tuan, Islam suruh kita bila jumpa orang, Islam suruh senyum. Senyum tu satu sedekah. Maka kita jumpa orang, kita senyumlah tuan. Itu Islam ajar kepada kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita jumpa orang, muka dia macam muka belontok paya tu. Muncung gitu, tak masalah. Bukan salah Islam. Islam ni tuan-tuan cari satu sudut apa pun, dia memang cukup hebat, agama ciptaan Allah. Dua, tidak ada percanggahan di kalangan ulama bahawa bangsa Yahudi dan Nasrani telah dikurniakan kitab Allah kepada mereka dan kerana itu mereka digelar sebagai ahli kitab. Nampak? Tak ada percanggahan, dia memang dapat kitab. Perkara ini berlaku pada zaman Rasulullah, perutusan Rasulullah. Apakah pada zaman ini masih terdapat ahli kitab? Ini memandangkan orang Yahudi sekarang ini mengamalkan kitab Salamut dan orang Nasrani Kristian pula mengamalkan Bible. Dia tukar segala kitab-kitab, isi kandungan kitab itu ditukar. Pengajaran kedua kitab ini begitu jauh menyeleweng daripada mazhab yang asal namanya, kan? Tapi kalau kita tengok di Indonesia, dia berkahwin. Sebenarnya tak boleh. Sebab bila dia ubah dan dia ikut apa yang mereka ubah, tak boleh. Sembelihan dia pun tak boleh dimakan. Dan tidak berdasarkan tauhid. Bahkan ketika kitab Salamut itu mengatakan bahawa orang Yahudi ini amat berharga, sedangkan nyawa orang Islam tidak lebih daripada hujung kuku daripada orang Yahudi. Kitab Salamut adalah rekaan rahib-rahib mereka daripada himpunan tahunan Kansas. Mereka memusuhi Islam. Sebenarnya mereka dah ubah segala kitab-kitab yang asal mereka tadi. Yang ketiga, ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil. Ada lagi tak agak-agak? Ada lagi tak agak-agak? Yang masih pegang kepada Taurat dan Injil. Yang diturunkan kepada mereka tidak menjadi kesalahan kepada umat Nabi Muhammad mengkaji, menikahi wanita-wanita mereka atau memakan binatang sembelihan mereka. Boleh dalam ayat ni. Tetapi dengan syarat mereka tak mengubah. Mereka tidak meminda. Sekarang ini rata-rata orang Yahudi, Nasrani, mereka ubah, mereka pinda. Maka tak boleh sembelihan dia, kita tak boleh makan. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat serta baik dan makan makanan sembelihan orang yang diberikan kitab ini adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak ada salah kamu memberi makan kepada mereka, dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan yang menjaga kehormatannya suci daripada perempuan yang beriman, dan juga perempuan yang menjaga kehormatan suci daripada orang yang diberikan kitab terdahulu daripada kamu. Dulu punya kitab, sekarang ni dah tak boleh lagi sebab mereka dah ubah dan mereka dah pindah, dan mereka ngikut daripada kamu. Dan apabila kamu berikan kepada mereka mas kahwin itu, sedangkan kamu dengan cara yang demikian bernikah, bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan simpanan, dan sesiapa yang engkar akan syariat Allah Islam sesudah dia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amal-amal yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Okey, hujung pengajaran ayat. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila seorang baru menganut Islam, maka segala perbuatan sia-sia yang dilakukan sebelumnya diampuni. Mereka tidak perlu merasa bimbang dan duka cita. Siapa yang baru masuk Islam, maka perbuatan yang dulu tu diampunkan. Dua, dunia ini adalah bersifat sementara. Sekejap aja. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak ada seorang pun daripada kita yang mampu untuk mempertahankan usia dia dari bertambah walaupun sesaat demi sesaat. Dia tetap akan bertambah.
Itu keadaan dia tadi. Maka dia kata mestilah membuat persediaan rapi untuk kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Pengajaran yang kedua. Yang ketiga, Allah sama sekali tidak membezakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bukan letaknya manusia itu kepada bangsa dia. Orang Arab mulia, orang tak Arab tak mulia, orang Melayu mulia, orang lain tak mulia. Tak. Bangsa itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun dari kalangan kita ini yang nak minta jadi bangsa Jawa, nak minta jadi bangsa Melayu. Senang cakap. Macam tu juga tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, ada ke tuan-tuan masa lahir dulu mohon jadi Melayu? Ada ke tuan-tuan mohon jadi Cina? Ada ke tuan-tuan mohon jadi Jawa? Ada ke? Tak ada. Keluar-keluar bangsa kita Melayu. Faham tu jadi berkat letaknya manusia tu bukan pada bangsa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba ila lita'arafu. Allah jadikan bangsa ni berpuak-puak. Berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu berkenal-kenalan. Ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada bangsa Melayu, lain-lain bangsa. Agama, mana kata agama tu lain. Bangsa-bangsa, agama lain. Jadi Allah tutup ayat itu, inna akramakum innallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan Melayu, bukan Arab. Tuan-tuan jangan ingat orang Arab aja mulia. Jangan lupa orang Arab paling kuat menentang Nabi orang Arab. Abu Jahal, Abu Lahab. Orang Yahudi paling kuat menentang Nabi Musa, Fir'aun. Namrud itu antara yang paling kuat menentang Nabi. Jangan lupa, kan? Tapi sama juga kita pada hari ini, tuan-tuan, mulianya kita tadi bukan letaknya pada bangsa, tapi pada agama kita. Bila kita agama Islam, maka diangkat. Sebab itu bila kita mati, dimandikan, dikapankan, disemahyangkan dan dikebumikan bila kita ni Islam. Jadi mulia manusia bukan letak pada warna kulit, bukan pada rupa paras, bukan pada bangsa, bukan pada keturunan, tapi mulia manusia itu yang paling bertakwa. Kalau dia hamba abdi pun dia bertakwa kepada Allah, maka dia mulia. Tapi kalau dia kerabat-kerabat, dia raja negeri pasir berdengung sekalipun, tapi dalam masa yang sama dia tak takwa kepada Allah, maka tidak ada kemuliaan pada dia. Nampak? Itu kita baca bapa-bapa saudara Nabi. Malah bapa Nabi Ibrahim pun sendiri, tuan-tuan, dia tak beriman kepada Allah, maka dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sisi manusia mungkin ada orang muliakan dia begitu. Wallahu a'lam. Maka satu bangsa yang lain, apa yang menjadi ukuran di sisi Allah ialah hamba yang bertakwa. Sampai situ kita berhenti, kita sambung pada kitab pengajian kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وَأَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita menyambung kembali pengajian kita pada kitab beriman kepada Allah pada sampai muka surat yang ke-9. Betul tak silap saya muka 9 dah. Tajuk At-Tauhid Al-Wahyah, ketuhanan. Betul Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagi aku. Dan tidak ada Tuhan melainkan dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Tu bila kita ajak orang kepada Islam. Kerja kita ajak orang kepada Islam. Ajak orang sembah Allah.
Jangan sembah patung. Jangan sembah tunggul. Jangan sembah matahari. Jangan sembah bulan. Jangan sembah bintang. Jangan sembah busut. Ajak kita orang supaya semua sujud sembah kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah pada surah At-Tabah ayat 129, maka jika berpaling dari keimanan mereka, maka katakanlah cukuplah bagi aku Allah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. There's only one God. Allah aja Tuhan aku. Kalau ada dua Tuhan, dah tentu dia bergaduh. Tuhan langit dengan Tuhan bumi berperang antara satu sama lain. Jadi Tuhan tu satu aja. Orang kata macam mana jadi macam tu? Tak payah banyak. Kalau kita ada 3 laki, macam mana agak-agak? Orang perempuan ada 3 suami, macam mana agak-agak? Haji Latif, Kamurul Rahman dengan Ustaz Ishak. Mana laki kau? 3 laki aku. Mahirnya mati bini. Nak tidur mana? Haji Latif kata, ni giliran aku. Rahman kata, tak, ni giliran aku. Saya pun kata, tak, giliran aku. Haji mati bini. Jadi kena bergaduh lah tuan. Itu kalau kita manusia. Kan? Kita semayang pun macam tu jadi tu kan. Macam tu kita driver bah, ada 2 driver bah, tak pening kepala kita. Satu driver nak belok kiri, satu driver nak balik kanan. Jadi Allah ni, there's only one God, kata Cat Stephen. Muhammad is as messenger. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ni pun zaman-zaman sekarang orang tengah sibuk tentang apa cerita Nabi begini-begini. Kita ambil Nabi Muhammad itu lelaki yang mulia. Rasul iaitu manusia lelaki yang cukup sempurna, yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu dah. Jangan kita nak sibuk petikaikan Nabi begini-begini dan begini dan Allah, zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan. Pening kepalaku. Kan? Yang lebih pening di antaranya ialah ustaz dengan ustaz bergaduh. Patut ustaz dengan ustaz ni berbaik-baiklah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam media-media sosial, media masa. Tanalah peningnya kepala kita. Susah kan. Dan dia kata, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Allah Tuhan yang memiliki aras yang agung. Dia takbir 7 petala langit, 7 petala bumi, dia takbir. Bukan kita takbir. Sekarang ni hari dah hujan balik kan. Panas hidup dunia, kejap panas, kejap hujan, kejap sakit, kejap sihat, kejap pasang, kejap surut. Apa angin domino, tak apa binatang dan macam-macam. Dia yang takbir. Kita lihat keagungan dia, nak buat apa pun suka hati dia. Kita taatlah perintah dia tadi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'bud wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu sami'a. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dia menguasai langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Bayangkan langit tinggi, bumi dan yang ada antara keduanya, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam ibadat kepadanya. Sembah dia dan sabar ibadat. Patung yang orang sembah hari ni, dia tak buat walaupun selai kepak nyamuk. Suruh dia buat kepak nyamuk selai, boleh buat. Suruh dia kepak lalat. Malah tuan-tuan, yang saya kata hari tu, banjir pun dia tenggelam. Patutnya kalau dia Tuhan lah, dia boleh lari diri dia. Banjir, lari kata dia. Ramai-ramai patung tu lari keluar daripada tokong tu kan. Dia boleh lari ke? Dia duduk gitu aja. Bila kena banjir, kena lumpuh, dia tak reti nak basuh diri dia. Orang lain pula tolong basuhkan dia, sapu minyak wangi. Itu masalah dia. Tapi bagaimana jahiliahnya manusia nyembah lagi patung-patung berhala. Walaupun kadang-kadang belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, keluar universiti. Berapa ramai lagi tuan-tuan yang masih menyembah patung-patung berhala ni. Kalau tuan-tuan tengok. Habis kita sembah Allah, ustaz. Mana tak nampak pun Allah. Saya banyak kali cakap, hari ni masa kita menyembah, bukan masa kita nak lihat Allah. Covid tu ada, kita tak nampak. Suara saya ada, tuan-tuan tak nampak. Udara ada, tuan-tuan tak nampak. Karen kipas ni berpusing ni, ada karen. Mana kita nampak? Tak nampak. Gravity ada, kita tak nampak. Tarikan magnet tu ada, kita tak nampak. Itu Allah Ta'ala jadikan sebagai benda yang kita boleh fikirkan. Nanti akhirat bila Allah bagi kita izin dapat tengok, dapatlah tengok. Sekarang ni kita percaya tuan. Percayalah tuan. Yakin sepenuh-penuhnya kan. Macam kita percaya gula tu rasanya manis kan. Gula tu rasanya manis. Yakin tak gula manis?
Ada ke gula rasanya tawar? Maka orang tak panggil dia gula. Wallahu a'lam. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada akulah bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Nampak? Tahu tu kita tawakal kepada Allah. Dah suntik belum ustaz? Dah. Berapa? 1, 2, berapa lagi? 3. Apa lagi? Lebihnya tawakal kepada Allah. Nak kena ke tak kena bukan urusan kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita tawakal serah. Minta kepada Allah, selamatkanlah diri aku ya Allah daripada benda-benda yang begini. Kita tak nak. Kan? Satu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabirah. Dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Satu, dia suruh kita bertawakal kepada Allah. Sekarang kita masuk ambil sembahyang. Masuk masjid ambil sembahyang. Dah basuh tangan, basuh semua mulut-mulut kita dah basuh, dah berkomoh, dah hidung kita dah cuci. Masuk melangkah ke masjid. Kita pasang topeng mask ni. Kita buat penjarakan. Kan? Lepas tu kita tawakal kepada Tuhan. Baru senang hati kita. Kalau tak, kita akan jadi takut, semata-mata takut. Nak salam orang, COVID. Nak pegang pintu masjid, COVID. Nak pegang pintu kereta, COVID. Nak pegang telefon orang, COVID. Nak beli ikan, COVID. Nak makan mi, COVID. Akhirnya semua COVID kita. Faham kita dia? Jadi kita belajar betulkan bab-bab itu. Tawakal setelah kita berusaha dengan semaksima mungkin. Lepas tu kita berserah kepada Allah. Dan dia kata yang maha hidup tidak mati. Dia tak mati. Dan bertasbih dengan memujinya. Tasbih, banyakkan puji Tuhan. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Dia tahu. Tuan-tuan tak tahu. Tu saya kata kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dosa kita ni tak berbau. Bila dosa kita tak berbau, kita kadang-kadang rasa bangga sebab tak ada bau. Cuba dosa kita berbau. Barulah kita tahu nasib kita. Tak ada orang nak kawan dengan kita. Baik tak baiknya Allah Ta'ala ni kan? Tapi Allah Ta'ala tahu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu oleh yang diyakini. Maka ada orang kata bab ini mayanglah sampai yakin. Yang tak faham, dah yakin tak payahlah semayang, kata dia. Ketuk je kepala dia. Di situ maksudnya ulama mengatakan sampai kepada mati. Sampai saat kita mati. Mayang tu bukan sampai dah yakin, dah tak payah lagi dah. Dah, semayang. Nabi pun semayang sampai bengkak tu mat dia. Kita pula kata ajaran kita kata sampai dah ada yakin, dah tak payah. Sama dulu istilah orang katakan, orang yang dah pandai semayang, tak payah semayang. Maka dia pusing, oh tak payah semayang, tak payahlah semayang lagi pasal dah pandai. Salah. Maksud tak payah itu maknanya senanglah dia nak semayang. Bukan tak ini benda yang kita kena faham. Tak faham, kena tanyalah para alim ulama. Kan ada jenis-jenis yang tanya baru ni tuan-tuan, nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Saya soalan macam tu tuan-tuan, saya tak suka tanya soalan macam tu. Soalan yang macam itu mengelirukan orang. Kalau tak betul-betul mengeliru, tapi kadang-kadang orang cari peluang. Saya ingat dulu orang tanya saya, ustaz, malaikat Jibril kan kerja dia apa ustaz? Mana aku tahu? Banyak lagi benda yang kau nak tanya aku. Malaikat Jibril kerja apa? Saya ingat masa saya berada dekat Shah Alam, orang tanya saya, neraka ni dekat mana ustaz? Mana aku tahu, bukan aku pernah masuk neraka. Aku mana tahu ke dekat mana neraka? Tak tahu. Nabi pun bila orang tanya Nabi, bila berlaku kiamat? Mata sa'ah. Nabi kata yang tanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi kadang-kadang orang tanya, waktu saya kata, kadang-kadang orang tanya perangkap. Nak ikut Nabi ke nak ikut mazhab? Nak ikut Nabi ke nak ikut mazhab?
kalau tuan-tuan tengok sekali imbah dijawab mengikut mazhab, orang kata Nengok dia lebih taksub kepada mazhab daripada Nabi. Tapi dia lupa bahawa Nabi dah wafat. Datangnya wahyu daripada Jibril, daripada Allah kepada Jibril. Jibril kepada Nabi, betul. Nabi sampai kepada sahabat, betul. Sahabat kepada sahabat, betul. Pada sahabat kepada tabi'in. Kemudian tabi'in kepada tabi'in. Kemudian ikut pada ulama' mutaqaddimin, ulama' mutaakhirin, satu-satu barulah sampai kepada kita. Betul tak? Betul tak? Maka betul lah orang tu cakap ikut mazhab. Mazhab ni para alim ulama'. Tetapi jawapan yang lebih cantik di antara jawapan yang lebih cantik tadi itu betul, tapi jawapan yang cantik di antara jawapan yang lebih cantik, kita ikut mazhab yang ikut Nabi. Faham? Faham? Bukan kita mengetepikan Nabi. Ini semua soal benda orang nak titik bengek, nak dibincangkan benda-benda yang halu-halu macam ni, tuan-tuan. Kadang-kadang payahnya orang kita ni, tuan. Akhirnya dia bergaduh. Dalam Islam tak kasih bergaduh tu. Putus tali. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam solat Jumaat, hampir tiap-tiap kali solat Jumaat tu dia akan kata wa'tasimu bi ablillahi jami'a wala tafarraku. Pegang teguh dengan tali agama Allah, jangan pecah belah, jangan pecah belah. Berselisih pendapat tak apa, tuan-tuan. Bergaduh jangan. Akan berlaku selisih pendapat. Macam inilah. Pernah sebut kat sini. Ini kitab Quran saya pegang ni. Kalau tuan-tuan tengok daripada sana, saya tanya tuan-tuan kata warna kuning dan hitam. Lebar dia 5 inci. Tinggi dia 7 inci. Tapi kalau tengok daripada Haji Latif akan kata mana pula 5 inci. Seinci lebar dia, tinggi dia 7 inci. Warna dia kuning. Itu daripada arah sana. Ada yang pandang dari arah bawah, dari atas. Hitam, putih, hitam. Sudut tu pandang berbeza. Saya tak boleh kata tuan-tuan tak betul. Betul? Tuan-tuan tengok dari sudut situ. Sudut sini, saya tengok daripada sudut sini. Haji Latif tengok dari sudut ni. Begitu juga. Jadi saya tak boleh kata Haji Latif tak betul. Itu berlainan pendapat. Khilaf pandangan tadi. Orang yang paling cerdik, orang yang paling, jangan saya salahkan tuan-tuan. Saya tak boleh kata tuan-tuan tak betul. Sebab tuan-tuan tengok daripada sudut depan. Orang yang cerdik ialah orang yang pandang pada segenap sudut tu. Segenap sudut semua dia pandang. Barulah dia boleh buat rumusan macam mana. Macam orang buta lah tuan-tuan, dia pegang kepala gajah. Agak-agak dia kata apa kepala gajah? Orang ni buta. Orang dengar yang telinga pekak pula, dia dengar bunyi gajah. Orang tanya, kau dengar bunyi gajah macam mana? Dia jawab lain. Jadi benda-benda tu berbeza-beza pandangan tadi. Cuma bergaduh tu jangan. Berpecah belah tu jangan. Seterusnya sikit lagi. 5 minit lagi insya-Allah. Tauhid inilah yang menjadikan awaluddin dan akhir batinnya dan zahirnya menjadi pertama dalam dakwah para rasul alaihi salatu wasalam dan penyudahnya. Inilah juga makna la ilaha illallah. Kerana yang dikatakan ilah tu iaitu yang disembah, yang dikasihi dan ditakuti. Yang disembah Allah, yang dikasihi Allah. Kita kena kasih dulu kepada Allah, lepas tu baru yang lain-lain. Kasih kepada Allah. Bukan makna bila kasih kepada Allah yang lain kita tak kasih dah. Yang lain kasih juga. Tapi kasih kepada yang lain tu Allah perintah. Allah kata wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada kedua mak bapak. Tu dia tadi. Yang dimuliakan diyakini maha besar kepadanya, terhadapnya, kerananya dan menurut hukumnya sahaja beribadat atas dasar tauhid. Inilah diutuskan para rasul alaihi salatu wasalam, diturunkan kitab. Berpecahnya manusia kepada mukminin dan kafirin, seterusnya syurga dan neraka, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai manusia, sembahlah Tuhan
dengan maksud tunduk patuh segala perintah-perintah dia. Apa yang diperintah, buat. Dan telah menciptakan kamu. Kenapa kena sembah dia? Kenapa kita sembah dia? Sebab dia menciptakan kita. Patung dia tak ciptakan kita. Dia tak bagi udara, dia tak bagi makan, dia tak bagi rezeki, dia tidak bagi penglihatan, dia tak bagi minuman, dia tak pakai. Dan orang yang sebelum kamu, dia juga yang menciptakan agar kamu semua bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak habiskan tuan, kalau boleh bab minggu depan kita akan masuk percaya kepada fitrah, menjadikan fitrah manusia percaya kepada Tuhan. Seterusnya dia kata ya ayyuhan nas, dia kata sembahlah Tuhan kamu. Walaqad arsalna nu'an ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kamu akan Allah. Kamu kena sembah Allah, kerana sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu. Tak ada Tuhan lagi-lagilah, yang ada hanya Allah tu aja. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kamu tak takut kepadanya? Seterusnya, macam hari ni orang kata tak nampak Tuhan Ustaz. Tak ada, tak nampak Tuhan. Macam mana nak percaya? Banyak benda tu Tuan. Banyak benda yang kata kita tak nampak. Covid ni kita tak nampak. Suara saya pun tuan-tuan tak nampak. Tuan-tuan masuk dekat TV tu kan. Kalau dulu orang kata macam mana kulit ni besok bercakap Ustaz. Tadi kan tuan-tuan tonyo telinga kepala tuan-tuan dekat TV depan tu kan. Letak apa dia nama tu? Dia sebut apa? Dia sebut apa? Biasanya bila tuan-tuan letak dekat depan tu, benda copong kat depan tu, low temperature kata dia. Kadang-kadang apa dia kata? Aku pun tak reti nak sebut. Normal kata dia. Apa benda ada dalam tu? Macam mana dia boleh tahu benda Allah tu, macam mana dia boleh tahu badan kita normal? Kan? Ada lagi satu yang tekan darah lagi kan? Lagilah, dia lebih pandai pula dia bercakap dengan kita tu. Dia boleh sebut, ya ni, aku dengar je. La ilaha illallah, benda ni apa benda dalam, buka dalam dia ada bateri je. Apa benda dia boleh cakap? Itu pun benda yang tuan-tuan tak boleh fikir, tak terfikir. Maka apatah lagi tentang Allah Ta'ala. Jadi apa nak buat Ustaz? Kita percaya ada Tuhan. Dah, kita sembah dia, ikut apa yang diperintahkan kepada dia. Seterusnya dia kata, dan Tuhan kesembahlah oleh kamu akan Allah, kerana sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari Allah. Mengapa kamu tidak bertakwa? Dan ayat yang was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyalah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utuskan sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain daripada Allah? Adakah? Jawabnya tak ada. Semua Nabi Rasul ajak manusia itu sembah kepada Allah. 124,000 orang. Itu pun ada orang pertikaikan. Wallahu'alam. Kita bukan kata tetap 124,000. Ada ulama yang mengatakan jumlahnya 124,000. Yang lebih mengetahui ialah Allah. Yang kita nak gaduh nak buat apa? Yang kita nak gaduh ni buat apa tuan-tuan? Dan seterusnya firman Allah lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan sebab apa? Supaya disembah aku. Habis kita datang asyik semayang aja Ustaz. Semayang lepas semayang, semayang lepas semayang, puasa lepas puasa, baca Quran. Kenapa Ustaz? Nah memang Allah datang kat kita untuk sembah Allah. Itu dia tuan-tuan. Dan dia kata, berkata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Maharaja Rom tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia cakapkan kepada kamu? Abu Sufyan ditanya oleh Haikulas. Haikulah tanya Abu Sufyan, apa yang dicakap kepada engkau? Muhammad ni cakap apa? Maka Abu Sufyan kata, sembahlah kamu akan Allah. Nabi suruh, Muhammad suruh aku ni sembah Allah.
Dan jangan kamu menyemutukan dengan sesuatu. Jangan kamu sembah selain daripadanya. Sembah Allah aja. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu dulu. Antara ucapan-ucapan penyembahan patung-patung yang dahulu tak betul tu, tinggalkan. Tinggalkan adat-adat jahiliah dulu yang tak betul, tinggalkan. Dia buat patung tu, lepas tu disembah patung tu pula. Nak apa? 360 patung dekat tepi, dekat Mekah pada ketika itu. Mereka sembah tadi. Ketahuilah bahawa tauhid al-wah iaitu menjadi awal yang wajib di atas tiap mukallaf, bahkan sehingga akhir ayatnya. Dan perkara pertama kepada sesiapa yang mahu memeluk agama Islam, kalimah yang akhir ketika dia meninggal dunia, apa dia? Itulah sahaja tauhid yang disampaikan oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam seperti diwahyukan kepada mereka. Maka jangan dipakai huraian yang tidak ada kena mengena dengan apa yang diberitahu oleh Rasul Allah. Para sahabat dan mereka menurut jejak langkah yang seikhlas-ikhlasnya hinggalah hari kiamat. Kita kekalkan sampai apa pun terjadi, kita yakin Allah, there's only one God, Tuhan yang satu. Muhammad is his messenger. Allah Tuhan yang satu. Para sahabat dan mereka yang menurut jejak langkah yang seikhlas sehingga hari kiamat, yang tidak melampaui batas atau mengurangkannya. Sesungguhnya tidak ada yang lebih sempurna dari tauhid ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang wajib kita mengikutinya. Dan adalah Rasulullah mengajar para sahabat membaca pada tiap-tiap pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millata abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kami berpagi-pagi di atas fitrah Islam, kalimah ikhlas, din Nabi kami yakni Muhammad, dan millah bapa kami Ibrahim, dengan pegangan yang betul dan menyerah diri, dan dia tidak sekali di kalangan orang musyrikin. Millah yakni agama Ibrahim itu ialah tauhid. Din agama Muhammad itu ialah apa yang dibawa dari Allah dengan ikrar, amal dan akidah, iktikad. Kalimah ikhlas itu ialah syahadah la ilaha illallah, dan fitrah Islam itu ialah apa yang dijadikan sifat dari diri seorang itu terdiri daripada kasihkan Allah, ibadat hanya kepadanya dengan tidak ada sekutu baginya, dan menyerah diri dengan sifat patuh dan ubudiyah. Wallahu a'lam. Sampai situ insya-Allah habis tajuk yang pertama. Maka kita akan masuk pada tajuk yang kedua, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi fitrah manusia. Kenapa kita kena percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Fitrah semula jadi manusia akan mengatakan memang Allah itu ada, sebagai tanda yang mentadbir alam ini. Kalau alam ini tidak ada yang takbir, malam dan siangnya akan tonggang terbalik. Bintang dan bulan akan bergerak suka hati dia. Pasang dan surut akan berlaku tak tentu pasal. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah kita cuba habiskan pada masa sebelum Ramadan ini pada tajuk yang kedua nanti. Kemudian kita masuk pada tajuk yang ketiga. Kalau tuan-tuan ingat, pada tajuk yang ketiga ni ada sekeping kitab yang tuan-tuan dah beli, iaitu Asma'ullah. Nanti bawalah kitab tu, kita gandingkan sekali dengan kitab-kitab mengenali Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.